Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik ya, iaitu punca kematian di kalangan pesakit paru-paru ya. Apa kata pakar forensik? Dan hari ini kita amat bertuah ya kerana sama-sama kita adalah Dr. Nurul Karmila ya, seorang pakar forensik ya daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau bersama-sama kita untuk memberikan perkongsian dan pengalaman beliau ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ya Dr. Nurul Karmila Abdullah, dipersilakan. Assalamualaikum Dr. Karmila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dr. Karmila sihat hari ini? Alhamdulillah. Dah lama salam di rumah Jumaat. ni. Salam Jumaat Jumaat daripada ya, Siti Siti. Suwana Sawani. Alhamdulillah. Jadi mungkin kepada netizen di luar sana boleh cuba clarify sama ada clear tak suara kita ataupun gambar kita, video dengan audio kita okey tak? Kalau clear boleh katakan clear ya. Dan juga harap dapat sharekan ya posting FB Live kita terhadap rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita yang sangat menarik pada hari ini ya. Jadi mungkin kita boleh mulakan ya Dr. Nurul Karmila dengan soalan pertama ya. Apakah punca ya kematian utama ya di kalangan pesakit paru-paru? Jadi Dr. Karmila kan dah bertahun-tahun dia bekerja di bidang forensik ya, di mana banyak pembedahan ataupun banyak pemeriksaan autopsi dilakukan kepada mayat-mayat ya. Jadi dalam pengalaman Dr. Nurul Karmila ya, kalangan pesakit paru-paru ya, apakah punca kematian yang paling utama yang paling kerap sekali berlaku? Boleh share kan? Thank you. Terima kasih Dr. Yakin. Okay. Kalau ikutkan kematian ni, kalau dekat forensik tu, kita biasa tengok kematian yang disebabkan oleh trauma, yang disebabkan oleh kemalangan. Tapi ada juga kematian yang disebabkan oleh natural death lah. Antaranya ialah kematian akibat penyakit paru-paru. Kalau kita tengok dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018 punya statistik lah, 5 sebab kematian utama di Malaysia. Yang pertamanya adalah serangan sakit jantung. Yang kedua ialah pneumonia, jangkitan paru-paru, dan yang ketiga ialah berkaitan dengan otak lah, salur darah otak, stroke for example. Lepas tu accidents, dan yang kelima ialah chronic lower respiratory disease, penyakit paru-paru yang kronik lah. So kita boleh tengok the top 1 and the top 5 tu ialah penyakit paru-paru. Okay. Dr. Yakin minta hold on sekejap ya. Saya ada emergency call, have to take. In one second. Boleh. No worries. Okey, jadi maksudnya kalau kita tengok ya, antara punca utama adalah penyakit paru-paru. Jadi sebagai doktor pakar paru-paru ya, saya juga melihat ramai pesakit yang meninggal dengan mengejut di dalam ward ya. Saya pernah melihat pesakit asma ya, yang masuk dalam ward agak stabil ya, boleh kita berikan oksigen, nebulizer, kemudian tiba-tiba tengah malam mereka boleh berhenti bernafas secara mengejut kerana serangan asma yang mendadak tadi ya. Jadi mungkin Dr. Karmila boleh sharekan juga ya, tadi Dr. Karmila dah share ya, punca kematian utama yang nombor 1 dan nombor terakhir adalah penyakit paru-paru ya Dr. Karmila. Ya. Kita lihat yang pertamanya ialah bukan yang pertama, yang kedua ialah infections dan pneumonia. Yang ni selalu kita dapat, dan pneumonia ni biasanya ialah penyakit yang kena pada usia yang lebih awal. Usia kanak-kanak, remaja, kebanyakannya yang pneumonia meninggal disebabkan oleh yang meninggal pada waktu umur macam tu ialah pneumonia lah. Penyakit paru-paru kronik ni pun juga banyak menyebabkan kematian. Tapi dalam bidang forensik ni biasanya kalau macam Dr. Yakin cakap tadi, dia dah masuk dalam ward kan. Lepas tu tiba-tiba sakit sesak nafas, lepas tu meninggal di ward. Biasa kita tak buat bedah siasat. Kalau macam benda tu dah obvious lah kan, sebab dia dah ada diagnosis, mesti Dr. Yakin dah beri rawatan dia dan dah tahu diagnosis dia. Jadi kita
tak adalah buat bedah siasat terhadap pesakit macam tu. Tetapi kalau macam meninggal disebabkan oleh jangkitan paru-paru, terutama macam baru ni kan pandemik COVID-19, kadang-kadang tu kita tak tahu dia sakit, tiba-tiba dia meninggal je. Yang tu kita perlulah buat bedah siasat untuk pastikan betul tak dia tu meninggal disebabkan penyakit, dan salah satu penyakitnya adalah penyakit paru-paru. Sebab lain lagi, ada banyak lagi selain daripada jangkitan tu, bukan setakat jangkitan virus saja, jangkitan bakteria, lepas tu ada lagi jangkitan yang banyak dekat Malaysia ni, terutama di kalangan pendatang dari luar lah, itu penyakit batuk kering, tuberkulosis. Itu antara sebab yang selalu dijumpai jugalah di Jabatan Forensik tu, antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan kematian. Penyakit lain, asma pun ada, penyakit lelah, yang lelah terlampau teruk, yang tak dapat rawatan pun ada juga come to our department, meninggal secara mengejut lah, penyakit lelah. Antaranya lah. I see. Jadi mungkin Dr. Kamila boleh sharekan juga ya, bila Dr. Kamila membuat autopsi ya, ataupun pembedahan pesakit yang sudah meninggal dunia tu ya, melihat keadaan paru-paru mereka, adakah ada perbezaan antara pesakit asma, pesakit TB, pesakit COPD, pesakit kanser paru-paru, dari segi bentuk luaran dia tu ada beza ke sama je macam mana? Lain lah. Paru-paru yang normal ni, biasalah kita panggil normal ni, kita expect dia akan surface dia licin lah, smooth. Lepas tu warna dia pun warna macam baby pink macam tu, muda. Lepas tu kalau younger age, lebih elok lah warna dia. Sebab kalau yang dah tua-tua ni dah banyak sedut asap semua, ada juga bintik-bintik hitam. Dan kalau yang kerja dekat tempat kilang-kilang yang banyak carbons deposit and yang isap rokok tu, memang luar dia memang dah nampak hitam because ada, kita panggil anthracosis lah, kita dia adalah carbon deposit dekat situ. Lepas tu kalau penyakit asma yang Dr. Yakin tanya tadi tu, biasanya penyakit asma ni dia punya paru-paru tu akan kembang. Kita kan tarik nafas kembang, lepas tu kuncup paru-paru kan. Kan penyakit asma ni bila dia tarik nafas, dia tak boleh nak keluarkan banyak dia punya udara tu, so dia punya paru-paru tu jadi kembang, terlalu kembang lah. Lebih kembang daripada biasa. Kalau dekat klinikal tu kita ketuk-ketuk bunyi pong-pong-pong. Sama juga dekat bila kita buat postmortem tu, dekat luar tu bila kita ketuk dia akan bunyi pong-pong-pong macam tu. Macam kalau kita buat x-ray pun kita nampak hyperinflated lung ya, ataupun hyperinflated lung, yang besar ya saiz dia. Betul. Dah hyperinflated lung. Lepas tu bila kita cut sections dekat lung tu, kita akan nampak mucus, banyak lendir kan. So orang asma ni dia banyak lendir yang menyekat salur darah, salur paru-paru dia tu lah. Kalau macam COPD pun lebih kurang juga, ada hyperinflated, dan COPD yang ada emphysema tu, kita boleh tengok dia punya surface paru-paru tu menggelembung kan, macam ada belon-belon kecil. Actually saya ada gambar tapi saya tunjuk lepas saya cakap sekejap lagi ya. Lepas tu untuk kalau TB kan, tuberculosis ni dia ada macam TB ni dia macam ada ketul-ketul lah nodule tu. Nodule tu bila kita potong, dia nodule tu warna macam yellowish ya, kuning kekuningan. So bila kita potong tu dia ada macam kumpulan sel-sel mati lah, kita panggil the caseating necrosis tu. Kalau kita explain dekat orang, dia macam, kan sebutkan tak saya makan pula, macam keju punya. Macam keju kan, cheese like consistency tu. I see. Dia sebelum dia berlubang jadi cavity tu, dia ada dia punya caseating necrosis, ada macam cheese like keju, consistency macam keju. Warna pun lebih kurang jugalah that yellowish. Jangan makan keju lepas tu. Kalau cancer tu depends on type of cancer lah, but in forensic practice we jarang lah jumpa cancer, sebab cancer tu biasanya dah tahu diagnosis, dah treat and they die, so kita tak buat bedah siasat. But when we learn about pathology, masa kita belajar tu kita tahulah. Nak tengok gambar ke? Boleh share kan? Itulah saya boleh share screen ya, cuma itulah risau kalau hari tak saya makan, tapi I dah try to try to make it not
boring lah. Okay, where do I share Ada screen? button share screen dekat bawah tu. Okay, share screen sekejap Share screen tu. Okay, share screen. Okay, boleh nampak ke? Sekejap I share. Okay, lepas you klik share screen tu, ada tak keluar any option dekat atas tu? You can choose you nak share screen yang mana. Application window ni. Okay, dah. Kita online class selalu pakai MS Team ni. Dia pandai. Dah nampak dah? Okay, nampak dah. Okay, so ini gambar paru-paru yang mana ni? Ini actually gambar paru-paru yang ni kes apa lah? Okay, yang ni I nak tunjuk ni lah, nak tunjuk yang kita hitam ni. Ni yang hitam-hitam ni, hitam. Okay, dah all the hitam-hitam ni. Yang ni actually dia yang carbon stain tu. Yang ni kalau kau merokok, even kita as an adult yang dah hidup dalam 40 tahun kan, dah duduk kat bandar KL ni lagi dengan banyak jerebu, dengan banyak pencemaran udara, asap-asap tu kereta akan adalah deposit ni. Kalau macam carbon lah. Kalau macam in coal mining, dekat Malaysia ada ke coal mining? In coal mining yang ni yang can prompt to kita panggil pneumocinosis tu. Tapi tak adalah. Dalam kes ni ada satu lagi benda, kalau you nampak ni this thing, ini ialah infections actually. Yang ni ialah the collection of pus tu. Nanah ya? Collections, ada collections nanah tu. Bila kita potong tu keluarlah nanah dia, keluar mengalir-ngalir. This patient meninggal sebab ni lah. So ni tu benda yang I cakap tadi tu. This is very nice. Nampak tak? Ni lah yang I cakap yang FICMA, yang kes yang ada gelembung udara. Dia gelembung udara tu. Dia sepatutnya smooth macam kat bawah ni kan. Nampak tak? Dia pen yang smooth je kan. Tapi yang ni dia macam nak bergelembung. This is yang ni lah dia boleh pecah dan menyebabkan kematian juga kalau ada pneumothorax kan. Takungan udara ni dalam rongga paru-paru ni. So ini kebiasaan berlaku di kalangan perokok tegar ya, Dr. Kamila ya? Ya, perokok tegar lah, dah lama FICMA ni. Jadi untuk perokok tegar di luar sana, kalau anda ingin tahu bentuk paru-paru anda, beginilah keadaannya ya. Banyak gelembung udara boleh meletup bila-bila masa menyebabkan pneumothorax dan boleh menyebabkan maut ya. Boleh menyebabkan maut dah. Bila kita periksa tu pun kan ada cara yang tertentu lah untuk periksa dia pneumothorax tu. Okay, yang ni kalau perasan yang ni macam dia agak gelap sikit kan. Satu benda yang ni kalau pneumonia kita boleh nampak this area actually dia consolidated area. Right. Ni jangkitan kuman ya, pneumonia. Jangkitan kuman, pneumonia. Okay. Sebab paru-paru kita ni macam sponge tau. Bila kita pegang tu macam sponge lepas pinggan tu memang macam spongy je. Kalau yang very nice tu very spongy. Tapi bila dia ada infections atau dia ada edema ke bengkak radang, dia akan jadi keras kita panggil area of consolidations lah. Yang ni. So from here kalau for us to confirm, actually kita akan ambil segments. Nanti kita bukan ambil the whole lah, kita akan ambil sikit sini ke. Okay, kita akan ambil sikit sini ke untuk kita hantar pemeriksaan histopatologi bawah mikroskop tu. Nak tengok cells dia lah. Ini gambar, ini gambar paru-paru yang dah fix kita dah letak pengawet, kita nak tunjuk benda ni. Ini ialah adhesions, dia melekat-lekat. Ni menunjukkan yang dia ni ada previous infection lah. Ada keradangan dekat sini. Infection ke or any inflammations ataupun keradangan. Nanti bila dia baik kan dia akan jadi fibrous. Dia melekat-lekat macam ni. Yang ni pun kalau tengok dia punya salur pernafasan pun dah dilated lah. Dia menyebabkan bronchiectasis. So pesakit meninggal dunia sebab jangkitan kuman di dalam penyakit bronchiectasisnya itu ya. Sebab dia kan kalau you ada COAD pun emphysema pun you're very prone to get infection kan. Betul. Okay. So yang ni actually yang ni patutnya soalan kemudian tapi I tunjuk je lah dulu mana memandangkan kita dah share ni.
Yang ni Ya. actually paru-paru dalam pesakit yang drowning, lemas. Lemas. Okey, jadi maksudnya kalau Yang lemas. lemas, begini keadaan dia ya. Paru-paru tu mungkin tak banyak sangat beza dia, cuma dia berat lah, dia jadi sangat berat sebab air masuk kan. Tadi kita kata sepatutnya dia spongy, but this time dia jadi macam sangat berat dan jadi macam firm sikit, jadi macam keras sikit lah. Sebab dia penuh dengan air. Lepas tu disebabkan air ni dah bercampur dengan surfactant semua dalam paru-paru tu, so dia keluar as bubble. Nah, kalau you, nampak tak, this is the buih-buih halus ni. Buih halus ni bila Itu kita adalah tekan, bubble daripada surfactant tu ya. Daripada bubble komponen dalam air paru-paru kan, tu. komponen dalam paru-paru tu. So dia akan jadi bubble. Bila kita tekan dada pun akan keluar macam buih-buih halus dekat mulut dia, dekat dia punya hidung tu, menunjukkan dia lemas lah. Lepas tu ada gambar lagi. Yang ni apa Dr. Yakin? Ini adakah sebab kebakaran sebab macam hitam tu, is it burn, kebakaran? Orang yang meninggal sebab kebakaran. Yang ni kita potong dia punya salur pernafasan, ada trachea dia, salur pernafasan besar dekat situ tu. Lepas tu kita nampak lah ni hitam-hitam ni semua adalah jelaga. Okay. Kita tengok kalau dalam forensik. Kalau maksudnya kalau kita nampak jelaga ni, kemungkinan besar dia masih hidup lah masa kebakaran tu sebab dia sedut asap tu kan. Sebut asap jelaga. Dan asap-asap tu because dia the toxic fume lah, dia ada toksik kan, boleh menyebabkan sesak nafas dan mati. Ada carbon monoxide juga boleh masuk. Kalau carbon monoxide you boleh nampak dia punya tisu tu semua macam ni lah, pink, very bright pink macam tu. Jadi maksudnya pesakit ini meninggal dunia sebab terlebih menyedut asap carbon monoxide dan juga jelaga tu juga ya. Jelaga tu jugalah dekat situ. Kalau dia sempat hidup lama dengan jelaga ni dekat dia punya sel-sel kat area ni akan ada keradangan lah, kita akan nampak merah-merah. Kadang-kadang dia survive for few days kan after the selepas insiden kebakaran tu, for example lah, kan ada keradangan lah kat dalam tu. Okey, itulah gambar yang paling boleh ditunjuk lah. So maksudnya kalau macam pesakit tu meninggal dunia sebab kebakaran, kebiasaannya jelaga tu banyak terdapat di mana? Di saluran trachea dia ke ataupun di bahagian lang parenkhyma, bahagian tisu paru dia? Biasanya you akan dapat dekat salur pernafasan udara yang itulah dekat trachea dengan bronchus, but some akan ada masuk ke dalam bronchioles dan ke dalam paru-paru tu, you boleh tengok. Kalau macam penyakit yang saya cakap tadi tu, kan saya bagi tahu akan ada kita akan ambil section-section untuk kita hantar dekat histopathology tu. Untuk confirmkan lah, sebab kadang-kadang kalau macam COPD yang tak ada emphysema, asthma, kadang-kadang dua-dua pun nampak hyperinflated dan ada mucus kan. So kita akan potong dan hantar untuk tengok bawah mikroskop tu, dan kita tengoklah perbezaan dia. Asthma dia ada dia punya ciri-ciri dia tersendiri. Macam asthma dia usually akan ada kita akan nampak dekat dalam sections alveolar space tu, kantung udara tu akan ada nampak macam ada evidence of lendir lah, bukti-bukti ada lendir, ada sel-sel radang, dan sel-sel radang dia berbeza dengan sel-sel radang kalau orang tu penyakit COPD. Dia lain bentuk dia, dan tu cara kita tengok lah. Kalau yang macam penyakit yang lain tu pun sama je. Kalau macam infections tu kita akan hantar untuk culture, kita akan cuba hidupkan tisu dekat dalam paru-paru tu supaya boleh tengok lah apa yang menyebabkan infections tu, bakteria apa yang menyebabkan infections tu. Histopathology pun kita tengok jugalah kalau dia infections jangkitan bakteria, lain sel radang dia, sel neutrophils. Kalau penyakit yang lagi satu ialah cells, ada lymphocytes, lain very sel tu kecil je tapi dia bagi tahu kita banyak benda. Sebab tu kita kena buat dah siasat. I see. Kalau macam pesakit yang macam mati bunuh diri kan, yang jerut leher tu kan, dia paru-paru dia macam mana? Lupa nak letak dalam soalan.
Biasa Tiba-tiba. kalau macam even penyakit, banyak benda sebenarnya kalau paru-paru yang boleh tell you something lah. Macam ischemic heart disease, orang penyakit ischemic heart disease tu usually bila kita tengok paru-paru dia kembang edematous, banyak air, banyak fluid lah, banyak cecair dekat dalam tu. Sebab dia punya pathophysiology dia, sistem processing dia tu dah tak betul kan. So dia jadi fluid lah dalam dia punya paru-paru tu. Kalau macam yang mati bunuh diri tu biasanya tak ada beza sangat lah dengan normal. Cuma mungkin dia agak kita panggil congested dia punya darah tu berkumpul dekat kawasan paru-paru tu. Itu je lah, dia tak ada benda yang bila kita tengok paru-paru tu ini gantung diri, tak ada. I see. Kalau dia macam susah nak beza jugalah dengan benda lain ya. susah nak beza jugalah. Kalau kanser pernah juga jumpa penyakit kanser paru-paru tu, dia macam ada ketumbuhan lah. Boleh jadi satu, boleh jadi banyak. Lepas tu usually kalau yang meninggal end stage cancer ni, kita buat clinical postmortem tu, kita akan jumpa lepas tu yang samalah dekat dalam dia punya tempat-tempat lain kan, dalam dia punya hati ke atau dekat tempat-tempat lain lah, dia dah bergerak pergi tempat lain kan. I see. Okay, ada komen daripada netizen ni. Alhamdulillah, clear doktor. Terima kasih ya Penur Budi Zakaria ya. Alhamdulillah okey, kata Penur Sakina. Hai dok, kata astaga. Okey. Ada soalan daripada netizen juga ni. Dia bagi dia kata, the youngest or oldest victims that you ever dealt with, what was the cause of death? Yang paling tua sekali umur berapa Dr. Kamila? Otopsi yang pernah dibuat, yang menurut your experience? Tapi ada umur yang umur 90 lebih. And surprisingly yang 90 lebih tu dia meninggal sebab self-inflicted injury lah, injury buat sendiri lah. Dia cut dia punya wrist tu. I rasa mungkin dia I don't know, mungkin dia ada some sort of depression ataupun dia dah hidup terlalu lama, 90 lebih tahun, ada penyakit, saudara mara pun dah tak ada, because we don't go sampai dia punya details of apa dia punya background history tu, but unfortunately lah, kalau as young tu tak tahulah, yang belum lahir pun ada. Macam stillbirth je, bila lahir-lahir macam stillbirth, right? You guys buat autopsi juga, right? Not saying stillbirth, it's actually terminated. Berjanin-janin yang digugurkan dan dibuang. Kes buang bayi ni banyak ya Dr. Kamila buat autopsi? Banyaklah autopsi, sebab kebanyakan kes autopsi ni kes-kes yang menyebabkan yang terlibat dengan jenayah kan. Buang bayi lah, bunuh diri lah, lepas tu kena bunuh, kena pukul, banyak yang macam tu lah. So kalau yang kes-kes buang bayi tu autopsinya biasanya jumpa apa? Menarik. Kalau buang bayi tu ada satu benda, memandangkan kita bercakap tentang paru-paru ni lah. Okey, kalau yang kes buang bayi ni, biasanya kita nak tentukan bayi tu umur dia masa dia kena buang tu berapa. Sama ada dia tu lahir dan dibuang tu cukup umur ke tak. Sebab kalau bayi yang tak cukup umur, dia tak boleh hidup lah, dia non-viable. Kita tengok fetus tu viable ke tak, dia boleh hidup ke tak. Kalau macam kita ambil umur dekat Malaysia ni 28 minggu ke atas tu, kita, sebab ni ikut law lah sebenarnya, kalau ikut medical, lesser than that pun actually boleh survive kan, kalau ada very good facility. Kita ambil 28 minggu tu, kalau lebih maksudnya dia viable lah. Maksudnya kita kena buktikan pula dia tu lahir mati ke lahir hidup. Sebab kalau dia lahir hidup dan dibuang, maksudnya orang tu dah commit crime lah, kan, bunuh bayi tu. Kalau dia lahir dah mati, dia punya crime lain pula, dia punya jenayah tu ialah jenayah untuk conceal, tutup kematian, menyembunyikan kematian dan kelahiran dan kematian lah. Tu different pula. So salah satu benda yang kita tengok ialah kita tengok dia punya janin tu punya paru-paru. Kalau paru-paru janin yang hidup ni dia dah bernafas kan, dah menangis tu dah ambil udara dah, so paru-paru dia tu akan kembang. So biasanya kalau kembang tu kita akan buat satu test, tapi test ni dia tak definitif lah, dia will
give suggestions, ikut circumstances jugalah actually. Kita akan ambil paru-paru tu, kita panggil dia thoracic plug, kita akan ambil paru-paru tu, kita akan rendam dalam air. Kalau paru-paru tu float, terapung, so kita rasa mungkin dia ni dah sedut udara. Kalau paru-paru tu tenggelam, maksudnya bayi tu mungkin tak sempat sedut udara. Tapi as I said tu tak definitif, dia memang bergantung kepada keadaan bayi yang kita jumpa tu masih fresh. Sebab kalau dia decompose pun ada juga bakteria yang membuatkan ada udara, dia akan float juga. Dan satu lagi kita tengok dia lah, kalau macam paru-paru tu very small, you imagine paru-paru janin yang kecil tu, biasa dia punya tepi-tepi tu, kalau dia belum kembang lagi dia macam very sharp-ish macam tu. Kalau dia dah kembang tu dia nampak lah kembang dia. Lepas kita check bawah mikroskop lah, tengok dia punya alveolar space tu dah kembang ke belum ke. Tu untuk kita buktikan bahawa yang janin tu lahir hidup atau lahir mati. I see, interesting ya. Ada juga soalan daripada netizen ni, dia kata Dr. Kamila pernah tak berdepan dengan kes penderma organ paru-paru? Maksudnya ambil paru-paru daripada orang yang telah meninggal dunia, lepas tu berikan untuk penderma paru-paru. Pernah terlibat bagaimana prosesnya? Pendermaan organ ni ramai orang yang silap, salah konsepsi lah, mungkin sebab tak faham, tak ada orang cerita actually. Kalau mayat yang dah cardiac death ni kan, yang dah mati, yang sempat sampai kat forensik tu, memang tak boleh ambil paru-paru. Kita ada cadaveric organ transplant. Cadaveric organ transplant kita boleh ambil kornea mata, lepas tu kita boleh ambil injap jantung, lepas tu kita boleh ambil skin, kulit dengan bola tulang. Maksudnya orang tak meninggal dunia, kita boleh ambil lagi organ tu daripada mereka. Kita boleh ambil tapi ikut timing lah. Tak boleh lama sangat meninggal. Berapa lama untuk nak boleh ambil tu? Dia depends on organs, depends on which organs. Okay, kalau kornea tu kena awal sikit ke, mata tu lepas tu the heart is a different timing lah. Tapi kalau paru-paru tu dia kena brain death, so brain death tu tak termasuk lah, bukan forensic pathologist. Even yang dekat forensik yang ambil kornea, ambil injak jantung pun bukan doktor forensik yang buat. Dia dibuat oleh transplant team. Kalau mata, orang mata lah, ophthalmologist yang akan ambil. Kalau injak jantung, orang daripada cardiologist yang akan ambil. Kalau macam kulit dengan tulang tu biasanya orthopedic surgeons yang akan datang ambil. Doktor forensik ni dia cuma bagi tempat je. Tempat ni okay, you can use our place, tempat kita tu untuk dia orang buat transplant. So memang tak adalah ambil paru-paru kalau dah cardiac death, dah sempat sampai kat forensik tu memang tak ambil paru-paru, tak boleh ambil liver, hati tak boleh ambil, jantung yang tu tak boleh ambil. I see. Okay, ada soalan daripada Puan Encik Mirza Sulaiman ya. Bagi pesakit PL-HIV, kalau dia diberitahu punca kematian jangkitan kuman di paru-paru, bagaimana rupa paru-paru pesakit PL-HIV meninggal dunia? Perlu postmortem juga ke? I think ni HIV kot ya. HIV. Kalau paru-paru pesakit HIV macam mana tu? HIV ni usually tengoklah sebab mati dia. Kalau sebab biasa kalau dia dah HIV, dia akan ada AIDS immunocompromised, tu memang senang nak dapat jangkitan paru-paru. Lepas tu dia senang nak dapat tuberkulosis. Okay. Kalau pesakit tu kita dah tahu dia punya diagnosis masa dia sempat masuk ward, dia pernah dapat rawatan, dah ada rekod, biasanya dia tak perlukan bersiasat lah. Cumanya kalau kita boleh tengok kalau dekat sekitar Kuala Lumpur ni banyak gelandangan tau, dan gelandangan ni dari kalangan intravenous drug user lah, yang masukkan dadak, penagih dadah yang pakai jarum tu kan. So ni kadang-kadang ada HIV. So dan memandangkan dia orang ni bergelandangan, tak
tak dapat rawatan, kadang-kadang tak ada identiti pun. So bila dia meninggal secara tiba-tiba, jumpa kat di belakang-belakang lorong-lorong kat Joki tu for example lah kan, sebagai contoh. So kita tak tahu dia punya medical record, kita akan buat bedah siasat. Tapi sebelum bedah siasat, satu benda yang biasa akan buat, kita akan buat rapid test screening. Nak check. Rapid test tu pakai kit tu, kita akan check dia ada HIV ke tak. So katakan dia ada HIV, nampak positif dia punya test kit tu kan, kita akan buat bedah siasat. Mungkin kalau tak nampak dekat luar tu, tak nampak kesan kena pukul ke, memang looks like nampak macam mati secara natural kan. Biasanya kadang-kadang kita akan buat bedah siasat dengan sangat hati-hatilah. Lepas tu paru-paru dia sama je lah dengan paru-paru yang orang yang dapat jangkitan lain. Kalau dia ada jangkitan TB, nampak macam TB lah. Kalau dia ada jangkitan bakteria, nampak macam bakteria pneumonia lah, macam tu. Bergantung pada apa diagnosis yang dia ada ketika itu. Ada macam tu lah. Kadang-kadang kita buka, kita tengok, kita ambil spesimen, kita tutup balik. So kita kena minimumkan kita punya risiko kepada kita punya pekerja lah. Okey. Jadi mungkin Dr. Kamila boleh share kalau ada pengalaman manis sebagai pakar forensik yang ingin dikongsikan kepada para netizen. Yang manis tu banyak manisnya lah, sebabnya bila orang kita tentang forensik ni, benda yang manis tu ialah bila kita dapat beri jawapan lah pada sesuatu kes tu. Kadang-kadang kita tak tahu kan, macam Dr. Yakin katalah tiba-tiba mati secara tiba-tiba, dan bila kita buat bedah siasat kita dapat jawapan dia. Jadi itu adalah antara benda lah. I rasa semua doktor pun antara benda yang manis bila bekerja ni ialah bila you dapat treat your patient. Macam kita tak treat patient lah, kita dapat beri jawapan yang betul. So itu antara benda yang menarik lah. Perasaan ahli keluarga kan, perasaan ahli keluarga kan, tahu apa punca sebenar. Punca sebenar. Pengalaman pahit pula Dr. Kamila, pengalaman pahit kalau ada. Ada. Macam biasalah bila kita kena berdepan dengan orang ramai, terutama sekali bila dekat forensik ni kita berdepan dengan kematian. Lepas tu dekat luar sana tu ialah dia punya waris-waris yang sedang bersedih, waris-waris yang mungkin sedang marah, dengan banyak emosi dekat situlah. So nak handle benda tu bukan senang. Pernah kena ugut kan, pernah kena ada orang pernah follow ikut kereta kita dekat situ. Mungkin high profile case kot Dr. Kamila. Ada orang bukan, walaupun dia bukan ugut kita, tapi dia dah buat kacau dekat luar tu, kita pun rasa takut jugalah kan, bawa parang lah. Lepas tu orang yang macam tak puas hati bila kita nak buat bedah siasat tu dan dia tak mau, nanti nak tuntut ke akhirat lah, semua lah. Benda tu macam trauma jugalah untuk doktor, membuatkan kita rasa trauma jugalah. Pergi ke mahkamah tu pun trauma jugalah kan. Antara benda yang benda kita kena buat pahit jugalah. Nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi Dr. Kamila. Rasa macam sekejap je sesi hari ni. Alhamdulillah. Mungkin boleh sharekan sedikit message ataupun kata-kata terakhir kepada para netizen kita tentang kematian paru-paru ni. Macam saya beritahu tadi, kalau nak cerita banyak, okey. Amalkan cara hidup sihat, jaga paru-paru. Di zaman COVID ni pakai face mask, sebab face mask tu dapat kawal jangkitan. Ataupun kalau kita sakit, pakailah face mask supaya kita tak jangkit dekat orang. Dan weather forecast kata nanti tambah lagi musim jerebu. Raja-rajalah pakai face mask. Kita tak nak paru-paru kita yang suci murni ni jadi hitam macam gambar saya tunjuk tadi. Okey, itu saja. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Kamila atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada netizen dan bersama kita, dan kita jumpa lagi pada hari esok untuk perkongsian mengenai penyakit paru-paru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.